Oke. Oke, jadi saya start terus ya. Oke, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lama semakin lemau ya. Kan dah 3-4 orang je. Daripada berbelas-belas, tinggal 4 orang je hari ini. Tak tahu lah, saya terus mengajar lah. Ada seorang ke, ada 2 orang ke, 4 orang ke, saya mengajar je lah. Tugas saya ya. So, awak buat tak buat tu memang itu atas kekuatan diri masing-masing lah ya. Saya pun di rumah pun memang saya kena tegas sikit lah dengan anak saya yang dah jam 4 jam 5 tu. Suruh dia orang bangun, ikut masa sekolah, 7 lebih tu kena bangun dah. Lepas subuh tu tak boleh tidur, lepas tu buat lah. Kalau tak ada cikgu bagi tugasan, saya dah sediakan buku latihan saya beli untuk dia orang. Okay, memang saya perasan memang semakin lama semakin lemah lah ya. Semangat tu makin hilang je. Dah lama tak pergi sekolah. Okay, saya harap awak tidak hilang lah semangat tu ya. Kena fikir, kita kena teruskan. Walaupun macam-macam lah, tak tahu lagi bila buka sekolah dia tak tahu ya. Tapi kita kena teruskan kita punya perjuangan ya. Okay. Okay, so mula-mula sekali tentang tugasan yang saya bagi tu. Okay, sebenarnya memang kalau yang tak ikut kelas tu memang dia rasa agak susah lah Zukri. Tak tengok langsung ke bahan yang saya put dalam dalam WhatsApp, Zukri? Ke tak faham langsung macam mana? Tengok tapi tak Dia faham. mula-mula sekali, dia mula-mula sekali tentang jadual kekerapan ni, jadual kekerapan ya. Jadual kekerapan ni, awak kena tahu macam mana nak isi dia dulu. Okay? Macam mana nak isi dia dulu. Okay, bermula dengan apa? Kekerapan longgokan ya. Kekerapan longgokan ni, okay, sebenarnya jadual kekerapan ni senang je, sebenarnya bukan susah pun. Okay, tapi bila awak tak tahu memang tak boleh buat langsung lah. Okay, so kekerapan longgokan mudah je. Awak tengok kekerapan yang diberi. Kita start dengan 4. So kekerapan pertama, kekerapan longgokan. Maksudnya kita longgokkan dia. Kita. Alamak, tebalnya. Kita longgokkan dia. Maksudnya kita kumpulkan dia. So yang pertama sekali 4. 4 campur 6, 10. 10 campur 10, 20. 20 campur 14, 34. 34 campur 10, 44. 44 campur 6, dapatlah 50 ya. Okey, siapa masuk tu? Hidayah. Okey. Masuk, tak masuk. Okey, Hidayah. Okey. So, kekerapan longgokan. Okey, Zukri. Okey, boleh faham Zukri. Kekerapan longgokan ni. Yang tu saya faham je tu. Kena tambah-tambah ni. Okey. Tambah-tambah aja. Start dari 4, 4 lah atas dia. So, tambah 6, 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 14, 34. 34 campur 10, 44. 44 campur 6, 50 ya. Okey. Kekerapan longgokan ni dia setakat ni tak guna lagi untuk histogram dengan poligon kerapan tu, tapi dia akan guna untuk yang graf yang saya ajar ini, iaitu OGIF tu ya, OGIF tu. Okey, tak apa, biar lalu titik tengah ya. Titik tengah nak dapat macam mana? Okey, awak tengok selang kelas awak atau mau tengok awak punya kelas yang pertama. Kelas pertama had atas had bawah dia ialah 41, had atas dia 50. Okey. So titik tengah ni nak cari macam mana? Awak campur dulu had bawah campur dengan had atas, bahagi dengan 2 ya. Okey. So 41 campur 50 dapat 91. 91 bagi 2 awak akan dapat 45.5 ya. 0.5. Okey. Macam tu. Kalau guna kalkulator nak buat terus, buat kurungan lah 41 dengan 450 tu. Kalau tak buat kurungan nanti jadi salah. Sebab saya tahu kalau tekan kalkulator 41 tambah 50,
awak kena bahagi dengan 2 macam tu. Ni salah ni, awak kena buat kurungan ni. Okay, ni saya nak beritahu lah, walaupun dia rasa macam benda ni remeh, tapi kadang pelajar buat silap macam ni lah. Okay, nak cari di tengah tu, kena buat kurungan ya. Okay, so kelas yang kedua pun sama, 51 campur 60, dapat 111 kot. 111 bahagi 2, awak akan dapat 55.5 ya, macam tu. Okay, so untuk seterusnya tak perlu, sebab dia titik tengah, Zukri. Maksudnya dia berada di tengah-tengah. Kalau awak tengok, okay, benda ni saya tersilap saya dah ajar masa waktu tahun 4. Okay, so kalau saya ambil kelas yang kedua kan, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okay, ada berapa nombor tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekejap ya, saya dengar dia masuk. Oh, Izzan ni, ajaib. Okey, bagus. Jadi ada masuk. Okey. So sekarang ni kalau kita ambil kelas yang kedua tu, 50 sampai 60 kan. Ada 10 nombor. Bila 10 nombor, tak ada nombor tengah-tengah lah. Kalau nombor genap, kalau nombor ganjil, adalah nombor di tengah-tengah. Ni kan kita ada 5 nombor dengan 5 nombor. So nak cari titik tengah macam mana? Kita kena cari antara 55 dengan 56 lah. Antara 55 dengan 56 sebenarnya ialah 55.5. Okay. So titik tengah ni di antara ni. Ni titik tengah so nak bagi awak kefahaman tentang titik tengah tu. Saya dah ajar dah sebelum ni masa saya tempat. Okay, mungkin dah lupa, biasalah, benda dah lama. Mungkin saya ajar, masa saya silap saya memang saya ajar Google Meet je lah. Okay. So nak cari dia senang je. Awak tambahkan dia punya height bawah campur dengan height atas ni, bahagikan 2. Okay. So dapatlah 55.5. Okay Zukri, beres? Okay. Okay so untuk kelas yang seterusnya, ini bawah ni, tak perlulah nak buat tambah 2-2 bagi 2, tak perlu dah. Awak tengok beza antara atas dengan bawah. Kelas yang paling atas dengan kelas yang kedua. 45.5 dengan 55.5. Okay, beza dia berapa tu? 10 kan? 45.5 dengan 55.5, beza dia 10. Maksudnya sekarang ni, untuk titik tengah yang bawah ni, awak cuma tambah 10, tambah 10, tambah 10 je. So bawah ni akan jadi 65.5, 75.5, 85.5, 95.5. Okay, kalau tak percaya, awak tambahlah. Okay, kalau awak rasa awak banyak masa nak jawab kueksa ni, nak jawab soalan ni, so awak buatlah satu-satu. 51 campur 60 bahagi 2. 61 campur 70 bahagi 2. Lambatlah. Tapi sebenarnya nak bagi cepat, awak tengok je. Bila awak dah siap kelas yang pertama dengan kelas yang kedua ni, awak tengok beza dia. Beza dia berapa? 10. Maksudnya sekarang ni, untuk titik tengah yang kelas seterusnya, awak cuma tambah 10, tambah 10, tambah 10 ya. Kalau dia beza dia 10 lah. Kalau beza dia 5, tambah 5. Kalau beza dia 10, tambah 10. Okay, so titik tengah ni senang je, tak ada masalah. Okay, saya rasa soalan statistik ni, soalan sukatan serakan ni sebenarnya antara yang paling mudah lah dalam matematik ya. Cumanya dia banyak benda lah kena ingat, banyak benda kena ingat. Okay, dia punya pengiraan tidaklah sesusah mana ya. Okay, beres ya titik tengah. Okay, sepadan atas, sepadan bawah. Okay, sepadan atas, sepadan bawah. Okay, untuk sepadan atas, sepadan bawah ni, nak bagi ingat senang, okay, kalau macam saya pernah beritahu sebelum ni, setelah hari Khamis hari tu, saya kata kalau selang kelas awak ataupun kelas awak tak ada perpuluhan, kan, 41 dengan 50, tak ada perpuluhan kan, so dia ada 0.5 di belakang dia, okay. Kalau sepadan bawah sebelum dia, 0.5 sebelum dia, maksudnya sekarang ni kita punya had bawah ni 41 kan, 41. So 0.5 sebelum ni berapa? So 40.5 lah. Kemudian untuk sepadan atas ni sebenarnya, ini maksudnya tolak 0.5, sepadan atas tambah 0.5. Kalau awak punya kelas awak punya selang kelas awak tak ada perpuluhan. Okay, dia memang nombor bulat je. Okay, ini nak bagi cepat ingat, saya beritahu sepadan bawah awak tolak 0.5, maksudnya 41 tolak 0.5 berapa? 40.5. Kemudian sepadan atas tambah 0.5. So akan dapat 50.5. Okay, so sekarang ni senang je. Okay, lepas tu 50.5 ni awak bawa je ke bawah. Terus je 50.5. Okay, kemudian sepadan atas ni awak tengok nombor belakang ni 60 kan? 60
So 60.5. Seterusnya macam tu lah. Okay, so kalau tengok dia punya beza dia 10 kan, 40.5, 50.5. So ini 60.5, 70.5, 80.5, 90.5. Ni pun sama, beza dia 10 kan. So ni 70.5, 80.5, 90.5, 100.5. So lengkap lah awak punya jadual kekerapan awak. Okay. Jadual kekerapan ni memang penting lah sebabnya kalau dia salah kan, satunya memang hilang markah lah dekat jadual ni. Satu lagi bila awak melakar graf nanti, bila awak lukis graf nanti, kalau data ni salah, habis semua sekali salah ya. Okay. Mungkin kalau dapat pun markah dekat skala aja. Untuk pengetahuan awak ya. Okay. Dalam jadual, okay, kalau standard pemarkahan SPM lah, dia markah yang banyaknya dekat kekerapannya markah dia 2. Tapi latihan sebelum ni saya ada bagilah. Kalau macam untuk latihan ni kan, kekerapan bukan saya bagi 2 markah lah, satunya 1 je. Kalau saya tak padam. Pelik-pelik lah. Komputer lembab je. Okay, so kalau salah satu pun, dia akan salah semua sekali. So kena hati-hati lah. Okay, dia bendanya mudah je, tapi kalau awak lalai, habis ya. Lepas tu, tulisan kena elok sikit lah. Macam saya ni pun, ialah saya tulis guna ni ya. Payah sikit nanti. Okay, ada soalan tentang jadual kekerapan? Beres? Kalau ada soalan beritahu. Kalau malu nak cakap, type. Saya sedia membaca. Kalau ada nak tanya, kan dia malu nak bersuara. Cikgu, yang Tak ada. sepadan bawah tu macam mana? Sepadan bawah ni, Zukri, dia awak tengok dia punya yang, nampak tak saya bulatkan 41 ni? Okay, saya dah beritahu dah, kalau awak punya selang kelas ni tiada perpuluhan, maksudnya had, ini kita panggil 41 ni had bawah, 50 ni had atas. Kena beza je had tu. Ini had HAD, had bawah, ni 50 ni ialah had atas. So untuk sepadan bawah dia tolak 0.5. Nak mudah nak senang ingat, macam saya beritahu, kalau dia tiada perpuluhan lah ya. Kalau tiada perpuluhan, tolak 0.5. So 41 tolak 0.5 akan dapat 40.5. Sepadan atas pula 50.5. Sebab 50 ni campur dengan 0.5 dapat 50.5. Okay. Lepas tu saya kata bawa je. Sepadan atas ni untuk kelas pertama, dia ialah height bawah, sepadan bawah untuk kelas kedua. Maksudnya bawa je 50.5 ni, bawa ke sini. Okay. Lepas tu tengok kalau beza dia 10 je kan. So tambah 10 je lah. 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5. Samalah pun sepadan atas. Tapi yang penting mula-mula sekali ni. Boleh faham tak Zukri? Yang mula-mula sekali ni. Kalau dia tiada perpuluhan, maksudnya kan nombor bulat betul-betul 41, tak ada 41.5 ke, tak ada 41.55 ke. So terus je. Had bawah tolak 0.5. So 41 tolak 0.5 dapat 40.5. Kemudian sepadan atas pula awak tambah dengan 0.5, iaitu dia punya had atas ni. Itu nak bagi ingat lah, nak bagi ingat. Tapi kalau nak betul-betul nak rujuk dalam buku teks, ada dia beritahu dulu kan. Ini sebenarnya 41 tolak 0.5. Ini 50 tolak 0.5. Tolak pula, tambah 0.5. Boleh ingat, Zukri? Okey. Boleh. Boleh ya? Okey. Sebab pada saya sebenarnya mudah je benda ni, tapi dia cerewet sikit lah, dia remeh sikit. Kalau tak ingat memang payah. Sebenarnya mudah je. Okey. Cumanya kalau ada soalan perpuluhan tu kena tengok. Selalunya memang akan tolak 0.05 lah. Okey, selalunya. Okey, sebab tu saya minta awak buat soalan banyak-banyak. Okey, kita tengok pula pada soalan seterusnya. Soalan kedua, dia minta awak buat graf ya. Graf
histogram. Okay, histogram ni first kali bila awak nak buat graf, awak kena ingat semula apa itu histogram. Okay, histogram ni benda apa? Histogram ni ialah graf kekerapan juga lah boleh kata. Tapi dia graf bar lah, graf bar graf bar. Okay. Histogram ni boleh guna sepadan atas untuk paksi X ni ataupun selang kelas ataupun titik tengah. Okay, paksi Y memang kekerapan lah. Dia graf bar graf bar histogram ni. Okay, kita akan selalunya guna sepadan atas lah guna sepadan atas. So saya ambil contoh ni siapa punya? Fikri kot. Fikri ni sebab Fikri betul semua sekali. Okay, kebanyakannya dapat markah penuh lah. Kebanyakannya ada 2 orang je. Itu Farisha dah dapat pembetulan dah. Cuma Izzuddin tu dah ada salah sikit lah. Boleh nampak tak? Tahulah awak nampak tidak. Mungkin sebab guna set tak nampak kot. Okay. So ini dia grafnya. Graf histogram ya. Okay. Kalau dalam ikut pada soalan dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 kg pada paksi mengufuk. Ingat ya, kalau mengufuk tu melintang lah. Melintang. Okay, tapi awak tak perlu. Okay, saya nak ingatkan awak ya, untuk soalan kalau dia minta awak buat graf histogram ke, graf poligon kerapan ke, ataupun graf ogive ke, paksi X, paksi yang mengufuk, paksi yang melintang, awak tak perlu nak buat, contohlah macam ni kan, dia kata 10 kg kan, maksudnya SP 10. Tak perlu buat 10, 20, 30. Tak perlu ya. Awak ikut kepada yang saya beritahu. Kalau macam histogram tu, histogram dengan apa? Paksi X benda apa? Histogram. Paksi X benda apa? Oh, senyap lah ke? Ni cikgu. Histogram. Paksi X, kita kena ambil apa? Nilai apa? Paksi X? Sepadan atas ya. Sepadan atas. Okay, sepadan atas ke, sepadan bawah. Selang kelas ke ataupun titik tengah lah. Tapi saya galakkan orang guna sepadan atas lah. Sepadan atas ya. So, tadi yang kita buat tadi. Okay, maksudnya sebab tu saya kata jadual kegerapan ni penting ya. Kalau salah habis. Okay. Saya warna biru lah. Kalau histogram, okay, paksi Y ialah kegerapan, sepadan atas ialah paksi X. Okay, maksudnya awak terus je ambil 50.5. Tapi saya dah beritahu dah sebelum ni, kalau nilai dia mula-mula ada nilai, iaitu macam ni kan, 4 kan. So, jangan start dengan 50.5, kena ambil sebelum dia. So kalau sebelum 50.5 berapa? 40.5 lah. Sebab apa 40.5? Sebab kan ini kan dia punya beza dia 10. 50.5, 60.5. Okay. So kena ambil 40.5. Sebab apa ambil 40.5? Sebab dia ada nilai. Kelas pertama ni ada nilai 4. Okay. Tengok Fikri buat ni ya. Okay. Nampak dia start dengan 40.5 ya. Nampak? 40.5. Ni 40.5. Okay. Lepas tu baru awak buat kotak dengan 50.5, nilai dia 4 kan. Sebab kekerapan yang pertama ialah 4. Nampak 4. Okay. Seolah-olah macam ni lah. Seolah-olah awak ambil satu kotak tu, hujung dia 40.5, dia punya bucu sebelah kiri 40.5, bucu sebelah kanan 50.5. Okay. Nampak? Saya tak pasti macam mana awak punya pandangan awak. Sebabnya yalah, sebab guna handset kan, mungkin yang duduk di luar ke, cahaya matahari, tak tahulah. Boleh nampak ke yang Fikri punya ni graf dia? Maksudnya sekarang ni kebanyakan yang hantar pada saya ni semua betul lah, kecuali Izzuddin je. Izzuddin soalan tak silap, soalan nombor 3 kot, dia buat ikut skala betul. Okay. Maksud saya kan, soalan dia ni, dia kata dengan menggunakan skala 2 cm. 2 cm ni saya dah beritahu dah kan, satu kotak. Okay.
10 kg. Maksud saya, bila paksi X ni, jangan buat CP10, maksudnya 10, 20, 30. Itu kalau nak buat graf biasa kan? Graf biasa. Sekarang ni untuk graf statistik ni ataupun graf sukatan serakan ni, bila dia kata 10 kg ni, maksimum ufuk ni, awak ikut je macam saya beritahu, kena guna sepadan atas, so guna je sepadan atas terus. Okay, maksudnya guna terus sepadan atas ni, 40.5, 50.5, kan beza di 10 kan? Okay, so awak tak perlu buat. Saya risau, sebab kita dah biasa buat graf kan? 10, 20, 30, tak boleh buat macam tu. Boleh, tapi awak kena pandai lah bahagikan dia punya kotak tu. Boleh je awak buat 10, 20, 30, tapi nak cari 40.5 tu macam mana tu? Nak cari 40.5 tu. So kena adjust kan kotak apa bar tu, bar untuk histogram ni. So awak buat je macam saya ajar, start dengan sepadan bawah ni 40.5, 50.5 buat kotak. 1, 4. Kemudian buat 50.5, 50.5 buat kotak untuk 6 pula. Ke ada yang muskil tentang melukis histogram ni? Zukri okey, Zukri. Cikgu, yang nilai bawah graf tu kan? Kalau tak okey, beritahu. Di bawah ni. Sepadan atas. Tapi mula-mula sekali kena start dengan, okey, saya beritahu guna sepadan atas kan? Ya, guna sepadan atas. Okey, mudah awak ingat satu benda je, Zukri. Sepadan atas. Okey? Tapi, ada tapinya, kalau mula-mula kan kelas pertama, baris pertama ni, yang atas ni, ada nilai, maksudnya nilai dia bukan kosong, awak kena start dengan sebelum dia. Kalau dia nilai dia kosong, awak start dengan 50.5. Tapi sekarang ni dia ada nilai, terus ambil 40.5. Awak tengok yang Fikri buat ni. Okay, dia start dengan 40.5. Yang bawah ni. Okay, 40.5. 40.5 ya. Lepas tu buat je kotak, kalau kekerapan dia 4, tanda 4. Okay, paksi Y, dia dah bagikan dia punya skala dia. Paksi Y ni, dia sipir, paksi Y ni kena ikut sifir betul. 2 cm kepada 2 bakul kan. Maksudnya sekarang ni, satu kotak besar, sipir 2 lah. So paksi Y memang kena ikut skala lah. Okay, paksi Y ni memang kena ikut skala sipir 2 kan, macam ni dia buat nampak. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, buat sampai maksimum lah. So, kita punya data kita paling besar ialah 14. So, buat sampai 14 je lah. Nampak? Paling besar 14 kan? So, buat sampai 14 je untuk paksi Y. Okay tak? Okay, Zukri? Okay. Tak faham lagi? Okay ya? So, begitulah. Sampailah habis ya. Okay. Dia setiap graf, markah dia 4 je tak? Okay, saya beritahu lah. Apa markah 4 tu? Okay, markah yang pertama ialah skala. Skala kena betul. Okay, so paksi Y kena CP2, kena CP2 lah. Paksi X ni kena CP10 kan? Okay, tapi jangan buat 10-20 tu. Saya kata ikut je dia punya sepadan atas tu. Awak tengok, dia memang beza di 10. Nampak? 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5. Okay, mungkin dia kata, cikgu, antara yang titik kosong tu dengan 40 tu kan jauh beza dia. Okay, dia tak kira. Okay, tak apa. Okay, untuk graf statistik je ataupun graf sukuan serakan je yang dia bagi dia bagi option lah, tak perlu nak buat daripada kosong ni ke sini, tak perlu nak buat ikut skala sebenar 10 tu kan. Kalau ikutkan di kat sini dekat bucu asalan ni patutnya kosong sampai sini 40 kan. So CP 40 lah, tidak. Okay, dia akan terus dia ikut pada yang histogram ni saja, yang pada bar ni saja. So jangan risau lah, ikut je cakap saya, jangan risau ya. Okay, so itu markah pertama. Markah kedua dengan markah ketiga ialah plot awak tu kena betul. Maksudnya setiap bar tu kena ikut betul lah. 4, 6, 10, 14, 10, 6. Okay. Dia kalau ada macam ni, ada berapa dah? Ada 6 nilai kan.
Okey, dia bagi 2 je salah. Okey, 2 je salah. Kalau salah 2, memang akan dapat kosong lah. 2 markah kedua, markah ketiga tu. Kalau salah satu, mungkin dibagi 1 lah. Okey, itu markah yang kedua, markah ketiga. Markah keempat benda apa? Awak punya uh, graf tu lah. Maksudnya kalau histogram ni patutnya awak guna pembaris buat kotak ni. So dapatlah 1 markah di situ. Kalau awak guna freehand je kan, awak lukis petak ni guna freehand je, tak guna pembaris, tolaklah 1 markah. So hilanglah markah yang keempat. Okay? Beres eh? Dah 24 dah ni. Tak masuk lagi benda yang saya ajar ni. Okay, satu lagi. Okay, soalan yang last iaitu melukis poligon kekerapan nombor 3 ya. Okay, dibagi jadual kekerapan yang baru. Okay. Cumanya sekarang ni awak kena tambah lah. Sebab apa? Sebabnya poligon kekerapan paksi X dia ialah titik tengah kan? Titik tengah. Tapi sebenarnya nampak dah ni 15 campur 19 bagi 2 dapat 17. 17, 22, 27, 32, 37, 42. Okay. Untuk poligon kekerapan ya. Dia sama je dengan histogram. Paksi Y ialah kekerapan. Cumanya dia sipir dia berapa ni? Cumanya sipir dia untuk paksi Y tu satu orang pemandu. Maksudnya sipir satu lah yang menegak. Yang melintang kena guna titik tengah ya. Titik tengah. Okay. Untuk poligon kekerapan, dia bentuk dia macam gunung. Okay. Gunung yang tajam, yang bersegi. Okay. Tapi awak kena mula dengan kosong ni kan. Kalau ikut data kita punya titik tengah yang pertama ialah 17 kan. 22, 27, 32, 37, 42. Ke tak nampak ni? Zukri nampak tak? Sebab saya tak tulis ni. Tak faham. Zukri? Tak faham? Okay. Sekarang ni untuk poligon kekerapan. Saya kena tunjuk ya. Okey. Untuk poligon kekerapan ya. Saya lukis kat sini je. Okey. Graf dia paksi X, paksi Y juga. Paksi Y kekerapan. Okey. So dalam soalan ni ada dah bagi dah 2, 4, 9, 7, 5, 3 tu. Dah ada dah, tak ada masalah. Untuk paksi X ialah titik tengah ya. Titik tengah. So dalam jadual ni tak ada titik tengah. Awak kena cari je lah. Okay. Awak kena cari. So titik tengah macam tadi lah Zukri. 15 campur di kelas dia sama je. Cumanya dia melukis melintang macam ni. Okay. Bayaran ni selang kelas lah ya. Okay. 15 campur 19 bagi 2 dapat 17. Okay. Ini dah akan dapat 22. Ini akan dapat 27. Ini akan dapat 32. Ini akan dapat 37. Ini akan dapat 42. Untuk titik tengah dia. Maksudnya kena buat sendiri lah ya. Kena buat sendiri. Okay, tak perlu lukis pun jadual ni semula. Cumanya kena tahulah nilai dia. Okay Zukri, di tengah. Okay. Okay. Okay so sekarang ni bila kita nak plot, okay, awak tak boleh mula dengan 17 ni. Sebab apa? Sebabnya bila awak mula dengan 17, graf poligon kekerapan awak akan tergantung. Okay. Sebab bila gunung kan, bila kita buat bukit, mesti dia ada dia punya kaki bukit dia. Okay, iaitu dekat kosong ni. Sebelah kiri dengan sebelah kanan. So tengok yang Fikri buat ni nampak. Bila 17, nilai dia ialah 2 kan. So kalau awak start dengan 17, dia akan tergantung lah. Okay, gunung awak akan macam seolah-olah terapung lah. So kena buat kaki bukit dia ataupun kaki gunung dia dekat 12 lah. So 12 ni dapat macam mana cikgu? Okay. Kan awak tengok dia punya pattern dia, 17, 22, 27. Kan, beza dia 5 kan. So sebelum 17, mestilah 12 lah. 12. Okay. Ini satu sebelum dengan selepas. Selepas 42 berapa? Sebelah 42. Mestilah 40. Berapa? Selepas 42.
40. Diam lah ke ni? Dia tak faham ni. Hello? 47. Ya, cikgu. Kau tak betul ni? Hello? 47. Tak hijau ya? Cikgu, dengar tak? Siapa yang dah keluar tu? Oh, Izan ni? Ya. Dengar. Tak, sebab diam ni saya risau saya terputus. Dia memang lah, kita buat kelas Google Meet ni, kita punya komunikasi kadang tak berapa jelas ya. So kena beritahu lah. Cikgu saya tak dengar, cikgu saya tak faham, cikgu kena beritahu. Okay, sebab saya tak tahu Suara macam cikgu mana lambat awak sampai punya ke sini. penerimaan. Oh ya ke? Sudahlah, dah payahlah ni. Ada delay ya? Suara saya pun cikgu lambat dengar. Okay, so ini ialah betul. Dah kita call pakai WhatsApp lah kan? Kalau kita call pakai WhatsApp, memang dia lambat sikit. Dia punya apa? Input dia. Apa awak tahu ni idea lah? Cikgu rekod saya tak clear. Cikgu rekod line saya tak clear. Okay. Okay, tak apa ya. So walaupun delay awak kena dapatkan lah. So sekarang ni, bila buat poligon kerapan ni graf dia memang macam bukit ya, memang macam gunung atau bukit, tak salah, tapi dia bersegi, memang kena gunung pemarih lah. So maksud saya yang kena cari sebelum tu ialah awak cari titik yang dekat kaki bukit tu. Maksudnya bila kerapan kosong, sebelum dan selepas. Okay, kalau data awak memang mula daripada kosong, tak ada masalah. Dan berakhir dengan kosong pun tak ada masalah. Sekarang ni dia berakhir bermula dengan 2, berakhir dengan 3. So awak kena tambah sebelum, iaitu 12, dan berakhir dengan 47 lah. Barulah awak akan dapat graf yang macam ni ya. Okay. So nampak tu 0, 12, 0, 47 eh. So inilah dia graf poligon kekerapan dia. Okay. Macam Farisha dia lukis histogram sekali. Saya pun tak pasti kenapa dia lukis histogram. Farisha, Ya, cikgu. kenapa lukis histogram untuk soalan nombor 3? Saya tak pasti titik tengah macam mana. Atau ikut buku. Saya ikut buku. Tapi tak salah pun. Okay, tak salah pun. Tapi cumanya jadi tambah kerja lah ya. Sebab dia minta lukis poligon kerapan. Kalau tak lukis pun tak apa, cikgu. Tak apa. Okay, sebabnya itu yang awak ikut buku teks tu 2 sekali tu. Histogram pun ada, poligon kerapan pun ada. Okay. So tapi tak salah pun ya. Tak salah pun. Tak hilang markah pun. Okay. Cumanya awak salah plot lah. Yang last tu. Okay, tak apa. Awak dah betul kan? Tak masalah. Okay. Jadi untuk perbincangan soalan beres ya. Sukri ada lagi. Kesian pula ya delay. Saya tak pasti sebab apa delay. Ke kena guna line set. Saya guna line internet sekolah ni. Internet sekolah pun pakai apa Celcom 4G sebenarnya. Saya tak pasti selain macam mana. Okay, tak apalah. Kalau ada terlepas nak tanya tu, mungkin suara saya pun lambat sampai kepada awak tak? So kita teruskan ya. Last sekali. Saya punya line jerambus tu apa ni? Line jerambus tu tak elok hari ni. Okay. Macam mana ya? Itu antara kita punya cabaran lah. Cabaran ya. Okay. Okay, untuk hari ni, okay, baru nak mengajar benda hari ni ya. Okay, hari ni
satu kan saya beritahu kita ada 3 graf dalam sukatan serakan ni, dalam bab statistik ni ada 3 graf. Satu graf histogram iaitu graf bar, paksi Y dia kekerapan, paksi X dia ialah sempadan atas. Sekejap ya, bateri saya dah habis pula. Bateri laptop. Saya sambung power sekejap. Dia dah menyala dah. Okey, okey, paksi Y kita ialah kekerapan, paksi X kita ialah sempadan atas. Saya buat secara secara umumnya lah ya. Memang saya kata histogram ni boleh guna selang kelas boleh guna titik tengah pun boleh. Okey, tapi secara umumnya saya kata sempadan atas lah ya. Kemudian kita ada poligon kekerapan ya. Okey, paksi Y kita ialah kekerapan, paksi X kita ialah titik tengah. Okey. Ni histogram, graf dia ialah graf bar. Okey, ini contoh je ya. Kemudian kalau poligon kekerapan, graf kita ialah graf gunung ya. Bolehlah. Kemudian graf satu lagi yang untuk hari ini ialah OGIF ya. Okey. Saya sebut OGIF je. Kalau sebutan OGIF ke OGIF ke OGIF ya. Nampak dia. OGIF. OGIF. Okey, untuk OGIF ni dia lain sikit. Paksi Y ialah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Untuk paksi X dia ialah sempadan atas ya. Sempadan atas. Graf dia macam bukit ya. Smooth je, naik ke atas, ada lengkung sikit. Ini kalau boleh, kalau Cikgu, pandai guna. Ya, yang tadi apa cikgu tadi? Paksi Tadi apa? Y tadi. untuk OGIF. Ah, Kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Okey. okey. Kekerapan longgokan ya. So, beza dia dengan yang dua graf lain tu, paksi Y dia ialah kekerapan longgokan. Yang kita longgokkan, yang soalan macam soalan yang pertama tu, kekerapan longgokan. Cumulative frekuensi, bahasa Inggeris dia. Okay, so graf dia macam naik bukit lah. Naik bukit, smooth je. Okay, dia kalau ikutkan, kena guna pembaris yang flexible curve tu lah, ataupun apa nama dia, flexible curve ataupun apa satu lagi nama dia, saya lupa dah pembaris tu apa. Okay, ataupun guna freehand je lah kalau boleh. Lengkung dia cantik, dia naik bukit lah. Okay, so itu OGIF ya. Okay, kita buat contoh soalan. Okay, saya terus ambil lah. Saya terus ambil soalan okay, ni saya dah buat try tadi.
Okey, ini soalan yang nombor 1. Okey, yang tadi lah, soalan tadi tu. Okey. Ini soalan dia sebab jadual saya ni dia merangkumi semua sekali. Okey, ini untuk soalan nombor 1 tadi ya. Soalan yang dalam jadual ni, 4, 6, 10, 14, 10, 6 tu kekerapan dia. Okey, 4, 6, 10, 14, 10, 6 ya. Okey, kemudian kekerapan longgokan dia dah ada dah. 4, 10, 20, 34, 44, 50 ya. Okey. So, saya buat warna sikit lah. Bagi awak nampak sikit. Warna kuning. Lambat tidak pala dia. Okay. So, kalau ogive, dia di antara paksi Y kita ialah, sekejap ya. Okay, ni paksi Y yang warna biru tu, paksi X yang warna merah. Sebab warna merah lah. Merah tu. Merah sangat macam ni lah. Okay. So, yang warna merah tu ialah paksi Y. Yang warna biru tu ialah paksi X. Saya guna data yang sama. Soalan pertama, tugasan yang minggu lepas, hari Khamis. Okay. Kekerapan longgokan dah ada. Okay, saya cuma yang bahasa Inggerisnya lah. Okay, bahasa Inggeris bahasa Melayu tak kisahlah. Yang penting awak faham. Okay. Ini upper boundaries. Upper boundaries ialah sepadan atas ya. Sepadan atas. Kumulatif frekuensi ni ialah kekerapan longgokan. Okay. So, soalan tu tak ada soalan dia. Saya buat berapa sesuai ya. 50 CP10 tak best. CP5 CP5 lah. Paksi Y CP5, paksi X CP10. Saya tukar sekejap ni. Kosong 0.5 lah. Jadi jauh sangat ya. Oh. Ini CP10. Okey, kejap. Okey. Jadi dah. Si Y ni dia punya CP10 tu dah. Paling kecil, paling minimum. Tadi berapa? 40.5. 30.5 lah. Dan ini 100.5. Kecil sangat pula, tak nampak kan? Okay, so inilah graf dia. Kalau saya buat CP paksi Y tu CP5, paksi X tu CP10 Okay, inilah graf dia. Boleh nampak tak?
Boleh. Boleh ya? Ataupun saya lakar je lah. Saya lakar sekejap ya. Okay, lakar. Bila lakar ni memang bodoh lah ya. Sorry ya. Okay, paksi Y, ini paksi X. Okay, saya kata ni sipil 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Tak muat. Siapa mesej saya tu? Awet mana tu? Awet JB. Oh, awet JB ni betul lah awet JB ni. Kamu jadi tu. Awet JB Memang rumah saya orang JB. Sekejap ya, saya pun lapar lah sebenarnya. Awak pun lapar kan? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ni kita adjust sikit dia punya ni. Tak atas tinggi lagi. Sini ya. Okay, kemudian 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5, 100. Okay, katalah saya start daripada sini 30.5 lah. 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 60.5, 90.5, 100.5. Okay, ini kekerapan longgokan ya. Aku saya lakar ni sebab nak bagi orang nampak ya. Ini sempadan atas. Mana tadi? Empat 10. Boleh start dulu kosong ya. Kosong. Okay, sebab apa start kena kosong? Inilah ya, tak boleh ambil. Kita kena ambil yang ini sebab kalau macam kita lukis poligon kerapan juga, kalau start dengan 50.5, dia akan tergantung lah awak punya bukit tu. Okay, kita kena start dengan 40.5. Bila 40.5, kerapan longgokan kita kosong lah. Kosong ya. Okay, so plot situ 50.5 ialah 4. Kemudian 60.5, 10 ya. 20, 34. 20, 34 agak-agak kat sini lah. Okay, sebab ni lakar je. 90.5, 44. Kurang dekat sini. Kemudian 105 ialah 50. Sini. So, graf awak. Kita pun lukis. Graf OGIF kita. Okay, freehand je. Lari sikit. Okay, kalau boleh jangan lari lah ya. Tapi ni lari ni. Tangan. Pengkor sikit. Cikgu, kalau nak buat garisan tu pakai pembaris ke? Tak. Sebab di garisan dia mesti lembut, smooth je. Lengkung, ada lengkung lah maksudnya. Tapi jangan tengok macam saya ni bodoh ni. Dia macam saya beritahu lah, ada pembaris tu memang boleh lentur ya. Pembaris flexible curve dipanggil. Okay. Kalau guna komputer memang akan jadi macam ni lah, cantik lah kan. Ni nampak. Dia kalau guna pembaris untuk poligon kerapan je, tak boleh guna pembaris. Kalau awak guna pembaris, dia akan tolak markah 1 lah. Untuk markah yang keempat tu. Saya beritahu kan kalau graf 4 markah.
So kalau guna pembaris, dia akan tolak satu markah. Walaupun awak plot betul, okay, tapi garisan tu dia mesti lembut, lengkung dia ikut pada titik plot dia. Macam tu lah. Okay, kalau tengok dalam buku teks, okay, muka surat 201 tak silap saya. 201 ya, ada contoh dia tu. Bukan, 201 pula. 208 ya. Awak tengok graf dia tu. Okay, memang graf dia lengkung ya. Okay, macam naik bukit lah. Memang tak boleh guna pembaris lah ya. Tak boleh guna pembaris lurus. Nak guna pembaris yang lengkung, tak ada masalah lah. Okay. Cumanya kalau kata cikgu saya guna pembaris saya tu yang boleh berlentur tu takut patah belakang pembaris awak tu. Okay. Kalau betul-betul nak beli tu, tapi pada saya sebenarnya awak boleh je guna freehand. Tapi hati-hatilah, kena cantik je. Kalau dia macam orang mabuk tu, macam awak lukis graf kuadratik kan, sebelum ni kalau kita lukis graf kuadratik tu kan, yang graf senyum masam tu kan, saya minta awak guna freehand je. So, buat macam tu lah. Okay, buat macam tu. Pastikan lengkung dia tu cantik lah. Kemudian tidaklah dia macam orang mabuk ataupun tak ada double ataupun tebal ke, sekejap tebal, sekejap nipis. Okay, so pandai-pandai lah. Kalau betul nak beli pembaris dia, kena pergi kedai lah. Pansel Hang ada dekat pusat utama ada. Tapi nak guna pembaris tu, kena belajar. Okay, satunya, satu nama dia ialah French curve. Satu lagi ialah flexible curve. Okay, saya tak pastilah zaman sekarang ni ada lagi tidak. Saya rasa ada lagi. Okay, masa saya belajar dulu, masa saya sekolah menengah dulu, saya dapat dari 5. Memang saya kena belilah benda tu sebabnya saya ambil lukisan kejuruteraan. So memang kena belilah benda tu ya. Dan bila buat matematik memang senang sangat lah. Sebab saya belajar lukisan kejuruteraan ni lagi susah lah. LK sekarang ni nama dia ialah grafik apa saya lupa dah. Nama subjek tu. Tapi benda yang sama je belajar. Okay. So kalau nak beli pembaris tu, boleh pergi kedai lah. Dan kena belajar juga cara nak guna tu. Okay, satu nama dia ialah French curve, French curve. Satu lagi ialah flexible curve. Flexible curve tu dia pembaris tapi dia boleh lentur. Kita boleh bengkok-bengkok. Okay, kalau yang French curve tu dia macam seolah-olah macam template. Kalau orang menjahit tu kan, kalau awak tengok pembaris orang menjahit tu, kan ada lengkung. So itu lebih kurang macam tu lah pembaris dia. Okay. Kalau betul-betul awak nak guna pembaris lah untuk melukis benda ni. Tapi pada saya sebenarnya boleh je awak guna freehand. Tapi kena hati-hati cantik lah. Macam awak lukis graf sebelum ni, graf kuadratik tu, yang senyum masam tu. Okay. So kalau tadi soalan Zukri tanya saya tadi, kalau guna pembaris boleh, tapi pembaris yang sesuai lah. Okay. Jangan buat macam poligon kekerapan, maksudnya awak buat lurus kan, maksudnya bersegi. Tak boleh, tak boleh bersegi ya. Okay. So itu saja untuk hari ni sebenarnya target saya. Maksudnya kelas hari Khamis ni kita buat analisis pula. Okay, untuk hari ni cuma awak tahu kalau ojiv tu macam mana. Okay, paksi Y ialah kekerapan lengkungan, paksi X ialah sepadan atas. Okay. Kalau awak punya data, kalau data awak tidak bermula dengan kosong, macam contoh macam soalan yang pertama tu kan, dia mula dengan 4 kekerapan lengkungan tu, so kena ambil sepadan atas sebelum dia. Kalau 4, 50.5. So sebelum 4 tu, bila kosong, 40.5. So kena start daripada 40.5. So lebih kurang macam tu lah sebab saya lukis bodoh. Ini betul-betul mabuk ni. Teruk sangat ya. Cuma saya nak bagi gambaran lah macam mana. Tapi jangan lukis macam ni ya. Mentang-mentang cikgu lukis macam ni, dia pun lukis macam ni. Aduh. Kalau betul-betul nak lebih cantik, nak buat macam saya lukis ni lah. Guna Excel ni. Saya guna Microsoft Excel ni. Okay, memang cantik lah lukis kan. Komputer lukis memang cantik lah, memang tepat lah. Okay. So, tugasan kena buat juga ni. Kalau tak buat je, tak boleh. Kena praktik juga ni. Benda ni memang kena praktik. Okay, belajar buat soalan. Baru dapat. Cumanya kalau soalan dalam buku teks ni, dia terlalu tu, dia dah masuk kepada apa? Dah masuk kepada analisis sebenarnya. Analisis macamnya sejak ada kuartil-kuartil. Dah belajar kuartil kan? Ada. Okay, so untuk hari ni tak apalah. Saya kejap lagi saya buat
macam biasa. Satu soalan je. Okay. Awak kena lukis, cumanya hari tu saya janji-janji nak letak kertas graf kan, saya tak letak juga. Macam mana ya? Boleh ke saya guna buku? Okey, tak apa. Awak boleh je guna buku latihan. Saya akan agak-agak supaya awak boleh lukis guna buku latihan saja, tak perlu nak guna buku graf, kertas graf. Boleh kot? Boleh. Okey. Okey, pada ni saya akan bagi soalan. Nanti awak buatlah dalam buku latihan je. Okey, kalau boleh guna kertas graf, lagilah bagus. Alhamdulillah. Okey. Sebabnya setakat ni yang hantar pada saya tu kecuali Izzuddin je yang bateri dah. Kecuali Izzuddin je yang diguna buku latihan untuk buat graf. Okey, saya faham kan sebab dia nak keluar pun payah. Okey. Tapi benda ni memang kena praktik lah. Kena praktik. Saya rasa kalau saya letak pun kebaran kalian nak ambil pun rendah tak? Ke rajin nak ambil? Saya janji-janji saya tak buat je. Hari tu janji tak buat juga. Saya lupa. Balik rumah malam tu baru ingat. Aduh. InsyaAllah saya letak. InsyaAllah. Aduh, itulah dia bila dah tua ni. Saya yang kelas hari tu, malam tu baru saya ingat. Saya tak letak. Ke? Betul tak? Malam ke? Ke esok paginya? Teruklah. Okey, tak apa. So maksudnya kesimpulan hari ni, awak belajar tentang graf ojiv. Graf ojiv macam mana? Graf ojiv ni, paksi Y ialah kekerapan lengkukan dan paksi X ialah sepadan atas. Memang tak ada lain Tak ada lain. Kalau macam histogram dia ada option lain paksi X tu. Tapi untuk poligon kekerapan dengan ojiv ni memang kena ikut betul paksi X dengan paksi Y dia. Okey. Jadi bila nak lukis graf tu kena ikut dia punya skala lah. Okey. So, setakat ni nak tanya apa-apa? Saya nak habiskan kelas ni. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh ya? Semuanya kan? Saya tak minat betul lah bila saya minta hantar latihan, kemudian bila dah berapa lama saya tanya, kenapa tak hantar? Saya tak faham cikgu. Tapi awak tak tanya pun saya. Kan? Setelah beberapa lama, adalah yang tanya tu, yang tak bertanya tu. Kan? Hari yang saya tanya dia, kenapa tak hantar? Saya tak faham juga lah. Kenapa tak tanya masa mula-mula saya bagi tugasan tu? Okay, nampak sangatlah awak malas. Okay. Saya tak boleh buat macam mana lah kalau malas tu ya. Malas ni memang ada pada setiap orang. Saya pun ada malas juga. So, kalau malas, okay, kalau hendak 1000 daya, kalau tak nak, 1000 dalih lah. Okay. Jadi, kalau tak ada soalan apa-apa, saya tamatkan kelas. Terima kasih. Okay. Sorry makan masa awak 16 minit ni. Okay. So, lepas ni saya bagi lagi. Saya minat bagi guna Google Form ni sebabnya saya boleh simpan terus kan. Markah awak semua, bukti sedang. Okay, kalau hantar-hantar pakai WhatsApp ke apa, takut nanti tak jumpa. Okay, ini bila ada Google Form ni disimpan kat dalam saya punya account Google lah. Mudah sikit saya nak tanda. Cumanya, saya rasa semua tak ada masalah kan. Ambil gambar, kemudian upload. Saya rasa semua dah pandai lah. Betul ya? Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa hari Khamis semula. Okay, boleh bersurai. Salam. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu. Okay. Zukri okay ya?